Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum, selamat pagi. Bersama-sama saya Hani Ismail Merusi, cerita pagi dari Pulau Pinang. Dan untuk pagi ni, cuba tengok sekeliling saya ni, hijau kan. Dan sebenarnya saya sekarang ni berada di pusat pendidikan hijau Padang Cempedak. Dan untuk pagi ini, saya akan bersama tetamu saya iaitu Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seberang Perai. Jadi kita persilakan Datuk Surveyor Hari Rozali Haji Mohamud. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ni kita berada di ladang cili. Kan. Jadi mungkin saya difahamkan cili di sini ditanam menggunakan sistem yang mesra alam. Jadi Datuk perincikan sikitlah berkenaan konsep dan juga teknologi yang digunakan di sini. Sistem projek di sini adalah berdasarkan kepada pendekatan sirkular ekonomi dan dengan menggunakan teknologi. Sirkular ekonomi yang dimaksudkan di sini adalah satu kitaran aktiviti yang bermula dengan sisa daripada pasar dibawa ke sini untuk dikomposkan dan selepas itu dijadikan baja, dan baja itu diguna untuk tanaman di dalam kawasan pusat pendidikan hijau Padang Cempedak, dan seterusnya hasil tanaman tersebut dijual semula ke dalam pasar, dan begitulah kitarannya. Walaupun yang teknologi yang digunakan pada pagi ini adalah menggunakan teknologi fertigasi. Teknologi fertigasi ini simple untuk pendengar-pendengar memahaminya adalah kita mengalirkan nutrien baja-baja yang sesuai ke dalam bakul ataupun beg-beg tanaman, daripada memasukkan terus baja ke dalam beg tetapi dialirkan dengan menjadikan baja kompos itu dalam bentuk nutrien dan dialirkan. Itu sistem fertigasi. Dan kita juga ada sistem hidroponik yang akan yang telah pun diusahakan, dan itu menggunakan medium air. Begitu sistem yang sama, cuma menggunakan medium air, dan ini menggunakan medium tanah dan aliran nutrien yang sistematik menggunakan teknologi. Baik, jadi bagaimana Datuk melihat inisiatif ini boleh membawa pulangan kepada Majlis Bandaraya Seberang Perai ini dan juga penduduk di sekitarnya? Projek ini lebih kepada menjaga alam sekitar dan juga memberi peluang-peluang pekerjaan kepada komuniti di seberang perai. Apabila berlaku pandemik COVID-19 sejak 18 Mac 2020, banyak golongan yang vulnerable ni, golongan yang mudah terkesan ini, hilang pekerjaan ataupun dibuang kerja. Oleh itu mereka ini perlu dibantu oleh kerajaan. MBSP sebagai kerajaan tempatan, kita cuba untuk menunjukkan peluang pekerjaan dalam skop yang boleh dilakukan oleh PBT. Ini adalah satu contoh. Apabila kita mengadakan ladang fertigasi seperti ini adalah untuk melatih komuniti-komuniti mengadakan satu ladang di backyard ataupun di belakang rumah mereka ataupun di balkoni rumah mereka. Dan seterusnya kita akan usahakan pada tahun 2022 menjadikan urban farming atau pertanian bandar ini satu enterprising yang dapat mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang banyak, bermula daripada tanaman atau perkebunan sama ada sayur-sayuran ataupun buah-buahan, diikuti dengan packaging dan seterusnya pemasaran. Jadi itu satu rantaian enterprising yang lebih besar untuk komuniti seberang perai. Baik, jadi mungkin Datuk ada harapan yang ingin dikongsikan? Saya berharap semua penduduk seberang perai tampil ke depan untuk mengambil bahagian di dalam bidang pertanian. Kerana bidang pertanian adalah satu bidang yang sustainable, yang tidak akan luput dalam apa keadaan pun. Jadi kita boleh menyediakan banyak food bank untuk penduduk-penduduk seberang perai dan seterusnya memberi peluang pekerjaan dan seterusnya menjaga alam sekitar supaya kita dapat mencapai bandar rendah karbon pada tahun 2022, bandar neutral karbon pada tahun 2030 dan bandar sifar karbon pada tahun 2050, seterusnya menjadikan seberang perai a smart sustainable city. Baik, jadi terima kasih banyak Datuk sudi bersama kita menerusi cerita pagi untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, dekat tadi cerita pagi dari Pulau Pinang bersama-sama saya Hadis Ismail. Jadi kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri.